Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lama cuti. Kan cuma seminggu je. Ha? Seminggu 2 minggu. 2 minggu kan. 3 minggu kita 3 kali 3 minggu kita terlepas. Ya ke? Ha. Aku rasa macam baru seminggu je. 2 minggu kita tak rekod, 3 minggu kita lepas. Sebab sepatutnya minggu ni ada. Tak apa. Kalau sempat aku try upload hari ni. Ya tak payah. Tak apa. Eh, Tak apa. Lama cuti. nama Sebab sikit. PKPB PKPB. PKPB dan Nak salahkan siapa? Tak boleh salahkan siapa-siapa. Natural disaster. Nak kata macam mana? Kalau insurans pun tak lepas. Insurans pun tak lepas Kalau COVID ni insurans claim apa? Tahu biasa tak? insurans dia act of God, dia tak cover. Kan? Tapi kalau Tapi macam wabaknya COVID manusia lah yang menyebarkannya. bisa menyebarkan Tak tahulah, kena tanya orang-orang insurans. Kalau ada siapa-siapa pendengar yang tahu yang ada Yang buat insurans Insurans ni, AIA ke apa lagi syarikat insurans Zurich Takaful ke. Cuba sembang sikit. Cuba komen sikit. komen sikit. COVID ni boleh claim insurans tak? Sebab dia kira macam kalau kat TV tu dah boleh kata wabak dunia dah tu. Kan? Seluruh dunia terkesan tu. Syarikat insurans pun terkesan tu. Yelah tak boleh pergi, tak boleh jumpa klien. Tak jumpa klien tu. Ha. Orang pun tak banyak keluar jadi mungkin lah kadar kemalangan mungkin dah rendah sikit. Kan? Tak apalah. Tu cubalah komen. Orang-orang insurans, orang-orang takaful sama ke? Beza tak dia punya syarat. Beza. Sambunglah lagi. Dah lama cuti, kita sambung lagi buku, sembang buku. Aku mau bertaubat, tetapi itu tak, dia salah. Aku mau bertaubat tapi macam tu. Ni bahasa baku ni. Tetapi kalau tapi tu nampak pendek. Bukan tetapi tak tu. Dia tone dia tak kena. Tulisan Syekh Muhammad Saleh Al-Munajjid, ulama Saudi kan. Terjemahan Ustaz Daud At-Tatwani. Dia ada komen hari tu. Dia bagi tahu ada. Dia kalau ikutkan ada. Memang lepas tu aku tengok pun, aku baca sikit ada. Memang ada. Apa? Ada dia tulis cetakan. Ada dia tulis. Yang depan tu cici lah kot. Kan? Kita baru baca satu bab. Kita baru baca satu bab. Ada. Kita nampak. Tok Ustaz Daud let. Ada. Okey. Kita akan start hari ni nak baca bab 2. Siapa yang ada buku tu, muka surat 13. Ini dia letak muka surat Dia letak muka surat tapi atas sikit. Atas sikit. Muka surat 13 bab 2. Syarat-syarat dan pelengkap taubat. Apa syarat-syarat taubat? Jangan tengok dulu. Apa syarat-syarat taubat? Ini yang biasa kita dengar lah. Menyesal. Menyesal, lepas tu tak buat lagi. Yang 3 lah. Yang aku biasa dengar 2 tu. Dia ada 4. Oh 4 lah? Alamak. Menyesal, lepas tu tak buat lagi. Tu berazam lah. Berazam tak buat lagi lah. Berazam tak buat lagi tu lah. Itu sama lah. Ada lagi tu tak ingat. Tak apa, kita buka. Tu penting baca ni. Kadang kita lupa. Sebab tu ulama dulu, satu kitab tu kadang dia baca banyak-banyak kali tau. Khatam 5-6 kali. Sebulan 5-6 kali khatam. Macam mana tu? Kita satu juzuk Quran pun letih dah nak. Ilmu pengetahuan ni nemesis dia lupa. Dia kalau tanya orang putih pun repetition is learning.
Ulang. Lepas tu macam Al-Fatihah kan. Sebab apa? Macam mana boleh hafal kan? Daripada sekolah rendah lagi sekolah rendah Kadika pun dah hafal. Macam mana boleh hafal? Sebab itu ulang. Macam Yasin kan? Dulu Asal Jumaat je baca Yasin. Baca Yasin. Lama-lama Ingat. Memang ingat. Waktu sekolah rendah, sekolah menengah, asrama. Bila orang pas Pak Yasin tu kan, rasa macam apalah, kita baca sendiri. Nampak tu. Nampak timbul riak. Tapi masalah dia sekarang. Sebab bila dah tahu, dah tak baca, Sebab dah lupa. Bila benda tu dah lama tinggalkan tempat dalam asrama kan. Segi pagi petang kan. Dulu ingat kan? Apa Al-Maksurat tu? Al-Maksurat tu. Dulu tak payah buku. Apa barang. Ulang-ulang baca. Di antara syarat-syarat taubat yang diperkatakan oleh para ulama berdasarkan hadis dan ayat-ayat Al-Quran ialah ni banyak-banyak hadis, banyak-banyak ayat. Apa syarat-syarat taubatnya? Bukan satu dia tak ada dalam satu. Satu hadis ke satu ayat ke. Dia ulama ambil lah dia mana-mana. Ni orang kata istiqra. Dah lepas baca semua, kita ambil kesimpulan. Satu, berhenti serta-merta daripada dosa yang dilakukan itu. Berhenti. Immediately, stop. Susah tak nak berhenti immediately? Dari segi praktikalnya susah. Tapi dari segi teorinya, tak payah buat. Tak payah buat. Apa, nak berhenti macam merokok. nak berhenti merokok kan. Nak berhenti merokok, tak payah beli. Bukan susah. Tak payah pergi kedai, tak payah start motor, isi minyak. Lagi senang tak beli daripada pergi beli. Tapi praktikalnya sama ada orang komen hari tu. Kenapa tak cerita pasal riba? Oh ya, ada. Orang tak komen dekat kita punya comment section lah. Orang komen secara personal. Kenapa kita tak cerita pasal riba? Riba betul juga. Kan? Macam mana? Orang-orang yang main property. Kan? Orang-orang yang hartanah. Main hartanah ni. Kan? Refinance. Kenapa tak boleh tinggal? Tapi yang dalam hari tu cerita pasal tu saja memperkecilkan dosa. Memperkecilkan dosa. Pun sama juga. Nampak macam kecil sangat. Kan? Dia beli kereta. Alah tak apalah. Loan. Kan? Rasa macam kecil. Tapi riba tu. Dosa besar tu. Ni. 76 dosa besar ni. Ada kita jual ni buku kat sini. Awal kan? Riba antara yang awal. Yang first syirik, 2 dahaka ibu bapa, 3 bunuh. Top 10 jugalah. Riba. Tak silap aku. Nanti kita kena buka lah. Siapa nak boleh beli. Dosa susah Al-Kabair tu. Terjemahannya Azami. Terjemahan bahasa Melayu. Boleh tengok katalog buku. Mewujudkan rasa menyesal di atas perbuatan-perbuatan dosa yang telah dilakukan dahulu. Seperti dalam hadis Nabi, an-nadamu taubah. Penyesalan itu taubat. Nombor 3, berazam tidak akan melakukan kembali dosa-dosa terdahulu. Berhenti, menyesal, berazam tak melakukan dosa terdahulu. Jika dosa yang melibatkan hak insan lain, hendaklah dipulangkan semula hak insan tersebut dan meminta ampun dan maaf daripada insan tersebut. Kalau kita ambil duit dia, kena pulanglah balik. Kalau orang yang tak jumpa, soalan FAQ lah. Anak dia perlu kan? Bagi kepada waris je bagi kepada waris. Sebab harta orang tu waris pusaka untuk waris-waris dia. Kan? Walau
seluruh waris dia tak jumpa. Kiranya memang dah lost contact langsung dengan orang. Lost contact langsung ah. Contohnya pinjam kat Malaysia kan, dia pergi luar negara kan. Oh, ini cerita ekstrim lah. Ni cerita ekstrim lah. Sebab sekarang ni face scenario dengan social media sekarang ni mustahil lah langsung tak jumpa. Yang 50 tahun dulu. 50 tahun dulu. Kurang pastilah. Itu kurang pasti. Contoh yang ekstrim ni kitab-kitab fake kan suka kan contoh-contoh yang ekstrim ni. Apa? Macam biasa orang selalu kata suami ni masuk suami ni isteri dia kembar. Dia pergi dekat kembar isteri dia, bukan kat isteri dia. Contoh macam tu kan. Tak tahu, tak ekstrim lah, kira ekstrim lah tu. Macam mana boleh? Satu sebab ulama dulu dia ambil contoh tu dengan situasi tu, keadaan dia dulu. Keadaan dia memungkinkan perkara tu boleh berlaku. Macam sekarang mungkin sekarang lah takkan lah gelap-gelap macam mana pun tak perasan. Dan di antara syarat-syarat tambahan kepada syarat-syarat utama di dalam bertaubat ialah sayang syarat-syarat ni tak semestinya ikut urutan kan. Tapi kalau kita tengokkan pun benda ni macam dah tersusun ikut yang sepatutnya lah kan. Walaupun syarat sebab kalau ikut syarat tak perlu ikut urutan. Syarat tak perlu ikut urutan. Tapi kalau ikutkan macam ni dia bukan kaifiat. Tapi ni secara automatik benda ni berlaku secara kena itulah. Mula-mula kena berhenti dulu. Tak boleh benci terus kan. Kena berhenti dulu. Jadi takkan berazam terus kan. Berhenti dulu. Apa syarat-syarat tambahan tadi? Hendaklah meninggalkan dosa-dosa tersebut dengan niat kerana Allah Ta'ala. Hendaklah bukan demi perkara lain, seperti meninggalkan sesuatu dosa kerana tiada lagi kemampuan untuk melakukan dosa tersebut, atau kerana takutkan cercaan manusia kepadanya, atau kerana ingin memuaskan hati manusia lainnya. Ni kalau announcement lah, ni announcement. Kalau ada dengar bunyi-bunyi persekitaran ni, sebab kita recording kat tempat yang berbeza dari tempat-tempat sebelum ni. So kita open air sikit. Sekarang kita open air. Sebab banyak tengok ustaz-ustaz sekarang cerita kat kedai. Pernah aku dah dengar cerita kat kedai je. Ni dengar bunyi orang ambil order kan. Oh mamak. Dengar tu. Tapi kita tak ada tempat nak pergilah kedai. Kan? Tak ada kedai nak pergi. Lagipun kedai sekarang 2 orang je. Tak boleh. Beja. Nanti kan orang dengar pula. Orang pun duk tengok kat nanti. Tidaklah dinamakan taubat jika meninggalkan dosa yang dilakukan itu adalah kerana takutkan dosa tersebut akan terkesan ke atas jawatan yang dipeganginya atau takutkan bakal dibuang kerja. Rasuah. Biasanya rasuah lah. Takut hilang jawatan ni rasuah lah. Tapi macam mana kalau kita tengok cerita-cerita ahli-ahli politik luar, ada skandal je. Belum masuk mahkamah, belum didapati bersalah tu, dia dah letak jawatan. Itu satu aku macam berita-berita tu lah kan banyak lah. Satu aku tahu benda tu betul ke tak, ataupun satu lagi kalau betul aku tak tahulah macam mana dia punya mindset dia tu. Dia punya jarang kita dengar kat Malaysia ni ahli politik letak jawatan sebab terpalit skandal rasuah. Banyak kat contoh kat Jepun. Kat Jepun, Korea kan. Baru ni dekat mana lupa dah aku. Tak tunai manifesto letak jawatan. Tak dapat tunai manifesto letak jawatan. Kat sini kena tanya pula manifesto apa yang dah dicapai, bukan manifesto mana yang tak dicapai. Tanya pula mana yang dah capai. Tidaklah dinama tak kata siapa-siapa lah, kita kata kat semua. Kita tak kata siapa-siapa, tapi kita kata kat semua. Sama lah. Dah rasa dah semua. Alright, Malaysia dah rasa semua dah. Tidaklah dinamakan bertaubat jika meninggalkan dosa yang dilakukan itu kerana ingin menjaga kesihatan dan kekuatan badannya. Ni saat rukuk berhenti merokok sebab kesihatan.
Dia tak nak ni. Dia tak nak badan dia sakit. Seperti seseorang yang meninggalkan pelakuan zina kerana takutkan penyakit yang bakal menimpanya nanti, atau takutkan yang ianya bakal melemahkan badannya atau kejantanannya. Macam mana nak test kejantanan seseorang? Belajar ilmu hadis. Aku tengok tahan tak tahan. Kan orang dulu kan, tak silap aku Zahabi lah. Tak silap aku Zahabi. Dia kata masa start dia belajar hadis, beribu-ribu orang. Khatam tu 3 orang tengok. Tak semua boleh kan? Tak semua boleh. Tengok macam mana pergi belajar hadis ni. Jadi rare daripada apa komando je. Lagi memeningkan kepala. Kan? Daripada sekian daripada Sufyan mana? Letih. Dah. Oh ni kena tanya pun aku ya. Ni daripada Abdullah bin Zubair. Abdullah bin Zubair mana pula? Abdullah bin Zubair sahabat yang dia tahu. Lepas tu tabi'in kan? Macam mana sahabat ambil dari tabi'in? Letih. Tidaklah dinamakan bertaubat jika meninggalkan perbuatan mencuri kerana dia tidak mempunyai alatan-alatan memecah rumah, atau kerana tiada kemahiran buka peti besi, atau kerana takutkan pengawal dan polis. Tapi cerita-cerita barat banyak glorify mencuri. Glorify Mencuri. Dia banyak cerita, pencuri ni geng yang baik. Ya. Kan? The Italian Job. Tahu pernah dengar. Situ curi. Apa lagi? lagi? Dia set yang jahat juga kan. Yalah, maksudnya pencuri baik. Jadikan watak apa protagonis dia pencuri. Apa lagi cerita Fast Furious, nampak kan? Ocean's 11, Ocean's 12. Ni cerita mencuri ni, tapi 900 kita sokong dia. Cepat-cepat lari dan boleh tangkap. Kita pula yang sokong lebih. Kita bukan pasal tu macam kita kagum dengan skill lah. Tapi itulah media-media ni. Sebab tu ada ulama Saudi dia kata TV ni penyebab kerosakan. TV. Dan sebab tu juga ada teori mengatakan Dajjal tak ada. Dajjal ni TV kan. Tak tahulah teori ni, tak tahulah. Tapi ulama Saudi tu dia, aku tak ingat apa nama dia, tapi adalah buku dia. Buku dia ada kerosakan dalam rumah. Tahu. First kali dia kata TV. TV betul tadi. Nampak tu. Kan? TV. Tak payah ada TV lah. Rumah aku tak TV. Beli je buku. Rumah aku tak TV. Rumah mak aku ada. Beli buku. Buku lah. Beli buku lah, senang. Beli buku jangan komik. Komik ada gambar, beli buku. Nah, tulisan je. Nak tengok kejantanan kan. Sekarang lah. Kalau sekarang nak tengok kejantanan, tengok ada boleh baca buku sampai habis tak? Berapa lama boleh tahan tu? Berapa lama tangan tu dia tu? Nampak? Jarang tu. Orang boleh habis satu buku satu hari. 30 minit dah terkebel lah kot. Aku ada satu je buku yang aku habiskan dalam masa satu hari. Buku Dr. Mazhar pasal cerita pasal sahabat. Itu je yang aku habiskan dalam sehari. Itu je satu buku yang aku habiskan dalam sehari. Macam bersihkan fitnah terhadap para sahabat pasal yang Ali lawan Muawiyah tu. Itu je satu buku yang aku baca satu hari je. Satu hari habis. Fokus habis. Tidaklah dinamakan bertaubat jika meninggalkan meminum arak dan menghisap benda-benda yang mendatangkan gian kerana ketiadaan duit. Tak ada duit, so berhenti hisap rokok. Tak kira. Begitulah juga tidak dinamakan bertaubat jika meninggalkan dosa kerana tidak mampu untuk melakukan perkara dosa tersebut, seperti meninggalkan bercakap bohong kerana mendapat sakit di mulut yang menyebabkannya tidak boleh bercakap. Atau penzina yang meninggalkan zina kerana tidak mampu lagi untuk melakukan hubungan seks. Ni jenuh ni nak pergi pusat rumah urut ni. Kereta tak boleh start pula. Tak kira kan. Tu tak kira tu.
Tapi Tu tak macam kira. mana pula kalau dia buat dia tinggalkan satu dosa ni. Jadi kan sebab dia tinggalkan sebab tak boleh apa, dah tak mampu buat benda ni ataupun ada benda dia terhalang. Tapi yang ni macam mana kalau dia nak tinggalkan satu dosa tu, niat dia sebab dia tahu dosa tu menjadi penghalang dia untuk dapat rezeki. Lepas tu dia tinggalkan dosa tu supaya itulah kira supaya rezeki tu tak tertular, tak tahan daripada dia. Sebab macam kita tahu kan antara penyebab antara penghalang rezeki dia adalah dosa-dosa kita kan. Macam mana? Macam mana tu? Dia tahu dosa ni kan penghalang rezeki kan. Jadi, Dosa penghalang rezeki. Kan? Tak ada dosa bukan pemberi rezeki lah. Yalah maksudnya itu tahu tapi Yalah, tapi maksudnya niat dia macam tu. Kena macam mana nak cakap? Maksudnya dia tinggalkan dosa tu supaya dosa rezeki dia tak terhalang, bukan maksudnya rezeki dia masuk, maksudnya Yalah. tak terhalang lagi rezeki. Yalah, maksudnya macam mana nak cakap? Kalau dia dalam dia punya perasaan tu dia kata nanti Allah tak bagi. Kerana Allah lah kan. Ya, boleh Ha. begitu. Kerana Allah lah kan. Nanti Allah tak bagi rezeki. Kerana Allah lah. So dia takut. Boleh kita kategorikan sebagai takut dengan Allah jugalah. Sebab dia takut Allah tak bagi. Takut dengan Allah. Kerana Allah lah. Ha. Takut Allah azab dia. Kan? Make sense, betul juga. Bukan dia takut neraka, tapi takut Allah azab dia dalam neraka. Bukan takut azab. Takut Allah azab dia sebab dosa juga. So macam mana? Cuba komen. Kalau ada yang pandangan lain, Ustaz Daud, cuba komen. Ustaz Daud. Nak tahu ke? So, kalau ada Ustaz Daud, panggil lah. Kalau Ustaz Daud duduk dekat, panggil lah. Hendaklah mewujudkan rasa benci terhadap dosa-dosa lalu yang telah dilakukan. Ini kerana orang yang telah bertaubat dengan taubat yang sahih itu tidaklah boleh dia merasa suka, bahkan berbangga pula dengan dosa-dosa yang dilakukannya dahulu ketika dia teringat kembali dosa-dosanya atau menceritakannya kepada orang lain, ataupun ada terselit suatu niat ingin kembali melakukan dosa-dosa terdahulu itu. Allah dah tutup. Tinggallah. Kan? Allah dah tutup. Biarlah. Jangan kita buka. Kan? Apa? Biasa orang motivasi lah. Orang-orang motivasi. Kita kat kita apa dosa kita, apa dosa yang kita nak. Kenapa nak buat macam tu? dulu memang selalu lah. Selalu? Kalau apa, problem tu pasal bulan. Selalu. Dua apa? Apa orang putih panggil? Dua ketetapan. Dua benda yang konsisten dalam setiap program motivasi. Cerita pasal dosa kan, tulis dosa, lepas tu genggam apa kan, kan tu buang kan. Lagi satu cerita ni balik-balik rumah parents dengar. Itu dua konsisten. Two consistence. Kalau rendah punya style tu aku boleh dah menangis tu. Dah dengar aku dah hafal jalan cerita macam Dah hafal jalan cerita kan. Tak terkesan dah benda tu. Dia dua je nak menang situasi tu. Sama ada kau tak nangis ataupun kau nangis dulu. Kau nangis dulu. Nangis dulu Belum cerita belum climax kau nangis dulu. Macam ni lah. Sebelum ni ada yang isu ustaz ni, Ustaz Selebriti. Ustaz selebriti. Kenapa Ustaz selebriti? Selebriti lah juga. Jugalah kan. Bukan macam kita bukan selebriti. Ustaz pun selebriti. bukan, selebriti pun bukan. Ustaz selebriti ni dia cara dia bagi nasihat dan bagi ceramah kan dulu ada dapat komen kat belum pasal benda macam ni lah. Dalam ceramah tu apa suruh apa bagi tahu apa salah semua kan. Itu sepatutnya tak boleh lah kan. Salah lah benda tu. Macam membuka aib lah. Dosa aib aib sendiri lah. Dosanya aib sendiri lah. Sepatutnya tak payah lah. Tapi ni persoalan.
kalau raya kan, biasa raya ke lah kan, minta maaf kan, minta maaf zahir batin. Nanti orang tua kata minta maaf sebab apa? Oh, dah. Nak dedah kan tak? Minta maaf sebab apa? Tak payah lah. Tak payah kan? Yalah kan. Tak payah kan? Sepatutnya tak perlu. Kan? Tak tahu lah. Tapi macam ada, sebelum ni macam aku dengar Dr. Zaimi pasal ni kan, pasal dosa ni kan. Jadi ada orang tanya dia, kalau dosa dengan orang ni macam mana nak minta ampun kan? Nak minta maaf dengan orang pasal satu dosa ni kan. Tu Dr. antara yang aku ingat Dr. Zaimi kata, boleh minta maaf dengan orang tu, bagi tahu sebab minta maaf sebab apa. Tapi kalau satu benda tu boleh memburukkan lagi keadaan hubungan antara dua orang ni, tak perlulah secara detail, bagi just minta maaf je lah. Tak perlu Yelah, secara detail. kadang kita, yelah ada orang buat cerita yang lastnya jadi cerita besar. Buat cerita pasal kita, yang lastnya jadi cerita besar. Takkan dia nak kena datang kat kita, dia bagi tahu yang dia yang sebenarnya yang mulakan cerita tu. Habislah bergaduh orang tu, habis dah Habis tunggu tambah Ha. seorang. kan. Kau punya hidup habis sebab cerita orang tu. Tak perlu secara detail lah. Tak perlu secara detail lah. Minta maaf kan. Pun yang sebaiknya kalau kita ambil harta dia, pulangkan. Bukan minta maaf kan. Pulangkan. Kalau ada perbuatan yang menyebabkan hak dia Hak dia hilang, bagi balik hak dia. Sesungguhnya Imam Ibn Qayyim rahimahullah ada menyatakan beberapa keburukan pada berterusan melakukan dosa di dalam kitab beliau Ad-Da' wad-Dawa. Nampak tu? Ada tu. Nampak? Ad-Da' wad-Dawa, Ibn Qayyim Jauziyah cetakan Maktabah Aulad. Nampak? Ada. Satu, haram dari mendapat ilmu yang bermanfaat. Ni pun kita cerita buku yang lepas. Tinggalkan dosa. Kita dah cerita buku yang lepas, buku Wahai Penuntut Ilmu tu. Kita ada cerita. haram ni, maksudnya kiranya Allah tak boleh Allah halang lah. halang dia dapatkan ilmu lah. Kemurungan dan wujudnya keresahan yang meresahkan dalam hati. Dia kalau Resah. orang buat dosa ni sebenarnya dalam hati dia penuh Dalam hati dia keresahan. resah. Nampak bahagia kat luar tapi dalam hati dia penuh keresahan. Dia resah apa tau? Dia macam mana? Orang putih kita dread. Right lah. Dia tahu dia akan dapat balasannya nanti. Kan? So dia rasa macam Kalau orang yang normal ni dia tahu benda tu. orang yang yelah normal kan. Macam joker. Yelah macam kita pun kan. Kita tahu, kita contoh exam kan. Kita tahu kita tak baca. Hari exam tu sampai. Apa kita rasa? Kita tahu kita jawab exam tak, ni salah banyak. Keluar result tu. Hari keluar result tu. Makin dekat hari keluar result tu makin wish tidur peluh. Fikir worst scenario lah. Worst case scenario tu. Nombor 3, disusahkan urusan di dalam kehidupan seharian. Nombor 4, diharamkan dari berlaku taat. Tak boleh buat ketaatan. Nombor 5, diharamkan mendapat keberkatan. Kabbara ka'alit tanun. Sama lagi ke ejaan? Jawi ni dia ubah-ubah ejaan. Kabbara ka'alit tanun. Sama lagi. Tahu lah sekarang. Kena tanya orang-orang aktivis Jawi ni. Kita bukan aktivis sangat Jawi ni. Kita Arab terus. Letih lah Jawi ni, tak tahu eja kadang. Even keyboard Jawi dalam handphone pun rabu. Kita tak berapa nak ni sangat dengan macam haji kan. Haji Arab lain je, tak silap aku. Haji. Haji ni kan? Haji, kataan haji Arab lain je. Jawi lain je. Dia alif jim ya kan. Jawi. Haji Arab hajim je kan. Tak tahu lah. Kalau Jawi hak alif pun juga. Hak alif Alif jim ya kan. Jim ya. Haji. Bahasa Jawi.
tulisan Jawi. Larat hajim saja. Ya. Ha. Nampak macam tak tahu lah. Tak tahu nak eja dah. Mana lagi? Kurangnya berasa kedamaian. Ni samalah. Dengan dua tu. Dengan nombor 2. Disempitkan dada, lebih kurang lah. Membiarkan perkara-perkara dosa yang lain. Sama. Minum arak kan. Minum arak dah mabuk. Dah kacau orang. Apa? Arak itu ada 3 segala dosa. Tu hadis ke apa? Tak tahu. Tak tahu. Itu popular kat statement ni. Alah. Tak, biasanya arak lah yang paling senang nak buat contoh ni. Membiarkan perkara-perkara dosa yang lain. Dah minum arak, kacau orang kan, muntah lagi tengah jalan. Dah berusahkan. Nampak merosakkan tu benda awam lagi kan. Kalau Accident pula. Tambah pula kan. bawa kereta. Accident dah satu hal. Bunuh orang satu hal. Mati pula. Lepas tu, Nipu lagi. Kata OKU. Letih. terlepas pula lagi beramai-ramai dah berapa dosa tu. Rasuah pula. Aduh. Letih banyak. Letih. Senang lah. Minum arak ni senang nak kaitkan. Banyak je, boleh je bunuh pun boleh bawa kepada rasuah pun boleh bawa kepada tipu. Dibiasakan berterusan melakukan dosa. Maksudnya kita terbiasa melakukan dosa. Dihinakan oleh Allah, dihinakan oleh manusia, dilaknati oleh segala binatang ternakan, diberikan kehinaan ni samalah 10, 11, 13 ni. Diberi kehinaan. Diberikan kehinaan langsung. Ditandakan titik hitam di atas hati. Ni hadis yang famous lah. Setiap kali kita buat dosa, ada satu titik hitam. Diletakkan di bawah kelaknatan. Terhalang dimakbulkan doa. Nak doa makbul tak? Dihapuskan rasa kegembiraan. Sama dengan yang tadi lah. Rasa sesak dada tu. Dihilangkan rasa malu. Ni paling banyak Ini sini. paling bahaya. Ni paling bahaya Ini sini. kalau dah hilangkan rasa malu ni maksudnya dia dah tahap tinggi punya dia punya buat dosa. Dia punya kekerapan dia. Tu yang Nabi kata kalau dah tak ada malu, buatlah. Tak ada malu buatlah. Kita pun ada buku lah. Kalau tak ada malu, Kau dah macam pernah dengar tajuk tu. kalau tak ada malu, itu kan hadis Nabi kan. Kalau tak ada malu, buatlah. Buatlah suka hati. Suka hati kau lah nak buat. Ditarik nikmat dari Allah. Nikmat ni bukan harta benda je. Kadang ni rasuah ni, harta dia bukan main ni kan. Nikmat ni bukan kata rasuah kan. Kesihatan, masa lapang. Even kegembiraan tu pun nikmat. Ketenangan. Ketenangan tu ada nikmat. Ini semua nikmat lah ni. Ni semua Allah tarik nikmat di bawah kelaknatan. Allah tarik nikmat, tak dimakbulkan doa. Tarik nikmat lah ni. Kan? Semua ni masuklah bawah ditarik nikmat oleh Allah ni. Ditarik nikmat ni, nombor 23. Sentiasa merasa takut dalam hatinya. Sama dengan yang tadi. Tergolong di dalam tawanan syaitan. Tawanan syaitan lah. Tawanan syaitan. Dia kata tawanan ni maksudnya dia jadi pak turut syaitan lah. Jadi tak pak turut syaitan kan. Cuba kita ada tawanan kan. Tawanan. Orang dalam penjara kan. Kan tawanan. Disuruh itu ini. Kenalah buat. Kan. Mati di dalam keadaan yang buruk. Kadang orang, tapi itulah, mati dalam keadaan yang buruk ni orang tengok mati kat kelab. Bukan itu je. Bukan masa mati dalam keadaan buruk ni maksudnya. Mati ni muka pecah. Yalah, itulah yang itu. Mati muka pecah lah, mati dalam kelab lah, mati apa lagi? Masa buat jenayah. Bulat keluar air. Kalau masalah ni, kalau kau mati dalam keadaan kau melakukan dosa, dalam keadaan kau tak bertaubat dari dosa, itu pun mati yang buruk. Kan? Dalam keadaan kau masih lagi duit rasuah kau tu kau masih lagi simpan, itu pun keadaan yang buruk. Kan? Nombor 23, mendapat azab seksa Allah di akhirat. Ini confirm lah. Ini jawapan klise lah. Dia jawapan kalau rendam. Aku teringat kalau masa PSRA dulu. Apa jawapan kalau kesan-kesannya, kesan akhlak buruk ni, dia azab, dapat azab dari Allah. Senang lah.
dapat azab, masuk neraka, settle lah. Dibenci Dibenci oleh oleh Allah, dibenci oleh Rasul. dibenci oleh Allah, masuk neraka. Itu jawapan yang klise lah. Free mark lah kat situ. Kalau akhlak-akhlak yang baik, apa kesan akhlak yang baik, disukai oleh Allah. Itu memang free lah jawapan tu. Tengok kalau dia minta, kita biasa benda tu 3 kan. Biasa Tapi 3. sekali bila ada tengok ada kosong tu 4. Sudah. 4. Kalau bengkel-bengkel jawab peperiksaan PSRA pun dia kata kalau dah tak tahu sangat, itulah jawapan. Bagi 3 tu lah. Hendaklah seorang hamba Allah Jadi, yang melakukan syarat tambahan. ini pasal kesan-kesan dia ni. Syarat tambahan. Kalau berterusan melakukan dosa ni, kesan-kesan. Ni syarat tambahan lah yang hendaklah seorang hamba Allah ni. Syarat tambahan Untuk taubat. Hendaklah seorang hamba Allah yang melakukan dosa itu bersegera melakukan taubat kepada Allah. Jangan lambat-lambat. Takut tak sempat. Maksud jangan lambat-lambat tu macam mana? Jangan lambat lah. Kalau boleh after the fact. Kalau contoh macam kalau dosa merokok, kita tahu lah macam mana kata lambat-lambat tu. Esok lah berhenti esok. Tapi kalau contohnya dosa apa contoh macam dosa zina kan. Macam mana maksud jangan lambat-lambat taubat tu? Yelah, bila rasa dia mestinya akan rasa, dia akan ada rasa bersalah tu, terus taubat. Tentu. Kalau rasa bersalah tu datang betul-betul lepas tu zina, taubat terus. Tu rasa menyesal lah. Berhenti menyesal tu. Terus je. Apa salah? Nak tunggu bila? Kan? Macam statement yalah yang paling famous ni, nak keluarkan akaun satu ke WSP. Belum tentu hidup sampai tu. Yalah, ni pun sama juga. Keluarkan sekarang sebab belum tentu kita hidup sampai tu. Taubat sekarang, belum tentu kita hidup. 1 saat lagi pun kita tak tahu kita hidup. Ini kerana walaupun dia melambat-lambatkan taubat sekalipun, dia tetap perlu bertaubat jika suatu hari nanti, itu pun jikalau dia masih diberikan peluang hidup oleh Allah. Kena juga taubat. Hendaklah dia mewujudkan rasa tidak cukup atau merasa adanya kekurangan terhadap taubatnya. Ia bertujuan supaya dia dapat memperbanyakkan taubatnya kepada Allah, dan janganlah dia mewujudkan rasa yakin bahawa taubatnya diterima, kerana nanti akan menyebabkan perasaan merasa selamat daripada kemarahan Allah apabila melakukan dosa. Ni takut dan harap. Khauf dan raja. Dia tak boleh raja je. Dia kena khauf pun kena juga. Khauf ni maksudnya takut dengan azab Allah. Dan harap, maksudnya harapkan Allah punya keredaan. Yalah, kita tak boleh Allah terima taubat. Kita takut juga Allah tak terima. Dia kena seimbang. Hendaklah dia memenuhi kembali hak-hak Allah yang telah dia terlepas melakukannya dahulu semampu yang boleh. Ia seperti mengeluarkan zakat yang pernah terhalang untuk dikeluarkannya dahulu, ataupun melunaskan hak-hak orang fakir miskin, atau melakukan qada terhadap solat-solat yang pernah ditinggalkannya secara sengaja dahulu. Hendaklah dia cuba menjauhkan dirinya daripada tempat-tempat yang boleh mendatangkan maksiat kepada Allah. Ini kerana dikhawatiri dia akan kembali melakukan dosa itu disebabkan pintunya yang terbuka luas di hadapannya. Sebab tu jangan buat maksiat kat rumah. Jangan buat dosa kat rumah. Sepatutnya kita kena tinggal tempat-tempat yang boleh menyebabkan kita buat dosa. Kalau rumah boleh buat kita buat dosa, Rumah takkan nak duduk rumah? Kan? Keluar lah. Sampai benda tu hilang dalam diri kita. Nampak? Jangan buat dosa kat rumah. Tapi kebanyakan dosa kat rumah lah. Hendaklah dia menjauhkan dirinya daripada insan-insan yang boleh menjuruskannya kembali melakukan maksiat kepada Allah. Perkara yang sepatutnya dilakukan bagi orang yang ingin bertaubat adalah dengan selalu duduk bersama para alim ulama dan berkawan dengan orang-orang yang saleh dan baik akhlaknya, agar kehidupannya dikelilingi suasana yang baik dan agar dia terus istiqamah di atas jalan kebenaran. Ni tinggal kawan-kawan yang tak elok. Cari kawan-kawan yang elok ni boleh kata semua bidang penting. Semua bidang penting.
Nak taubat, tinggalkan orang lama. Nak belajar, menuntut ilmu, tinggalkan orang lama. Belajar hadis, tinggalkan orang yang tak belajar hadis. Yang tak suka hadis, tinggal. Nak tinggalkan bidah, tinggalkan kawan-kawan yang buat bidah. Kan? Hendaklah dia menghapuskan segala perkara haram yang masih wujud lagi di dalam simpanannya. Ia seperti benda-benda yang memabukkan, gambar-gambar lucah serta video-video lucah pakaian-pakaian yang menjolok mata, yang semestinya dia menghapuskannya atau membakar kesemuanya, kerana kebanyakan manusia yang telah bertaubat tidak dapat beristiqamah di dalam bertaubat kepada Allah kerana masih ada lagi perkara-perkara haram ini di dalam simpanannya. Semoga Allah memberikan jalan istiqamah kepada setiap insan yang taubat. Rokok tadi tak payah beli terus. Rokok tadi rokok ni jangan bakar, buang. Rokok ni jangan dibakar, buang. Bakar masuk dalam mulut pula. Tak boleh. Dadah kan, dadah. Jangan bakar, nanti kau yang hayal. Macam ada aku tengok berita luar negara lah, cerita luar negara. Nak menghapuskan ganja ke apa, tak silap aku. Dibakar. Dah semua polis kat situ high je kan. Jangan buat benda yang merosakkan, lebih merosakkan, jangan. Hendaklah dia memilih rakan-rakan yang soleh dan baik akhlaknya. Samalah dengan yang tadi ni, yang boleh menolongnya mencari jalan keredaan Allah. Ia sebagai menggantikan rakan-rakan lamanya yang boleh mengajaknya kembali kepada dosa-dosa lama. Tinggalkan yang tu, cari kawan-kawan yang baru. Datang sini, mak tahu besar ni baca buku. Mari datang. Nanti aku bawa keluar kipas. Nanti aku bawa keluar kipas. Datang sini. Nak baca buku, baik main kita baca buku. Nak baca buku apa? Jom kita baca buku. Begitu juga hendaklah dia cuba menghadiri majlis-majlis zikir kepada Allah ataupun majlis-majlis ilmu yang bermanfaat agar dapat mengisi masa lapangnya dengan perkara yang berfaedah, supaya syaitan tidak dapat mencari peluang membisikkan kepadanya agar teringat kembali dosa-dosa yang lama. Macam setengah ustaz cakap, antara cara nak elak kita, nak kena istiqamah dengan taubat kita ni, sibukkan diri. Sibukkan diri dengan benda yang bagus. Kan? Sibukkan diri dengan benda yang bagus. Jangan sibukkan diri. Kalau biasalah ada time free ni, kan? Bila ada time free ni, mulalah. Lagi dengan keadaan sekarang ni, macam senang sangat nak akses. Itulah macam apa, sebelum ni punya ada orang buat research apa kan. Tempoh PKP ni dari bulan 3 sampai macam bila bulan bakunya, kadar pengaksesan dalam website yang 18 ke atas ni menaik. Sebab orang kat rumah tak ada free time kan. Macam mana PKP? Buka lah kita punya YouTube, dengar. Tapi kita lepas PKP kan, kita buat lepas PKP kan. Lepas PKP yang awal bulan 3 tu kita buat kan, baru kita ada buat channel kan. Buat channel ni lah. Buat channel, baru kita cerita ni. Tapi kalau kita punya program dekat Maktabah Bookstore ni, tu lama dah, 3 tahun dah nak habis dah pun buku tu. Lagi 3 surah je. Hendaklah dia cepat-cepat bertaubat sebelum al-ghargharah. Bukan gau-gau, bukan Samsul gau-gau, yang ghargharah. Dan juga sebelum terbitnya matahari dari sebelah barat. Apakah al-ghargharah itu? Iaitu suatu suara yang keluar daripada kerongkong di saat roh ditarik keluar daripada jasad, yang bermaksud hendaklah dia bertaubat sebelum datangnya kiamat kecil dan kiamat besar berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man taba ila Allah qabla an tughargira nafsuhu qabila Allah min. Siapa yang bertaubat kepada Allah sebelum datangnya al-ghargharah, maka Allah akan menerima taubatnya. Riwayat Al-Hakim dan Sahih Al-Jami' As-Saghir. Man taba qabla an tatlu'a syamsu min maghribiha taballahu alaihi. Daripada Abu Hurairah, siapa yang bertaubat sebelum terbitnya matahari dari sebelah barat,
maka Allah akan menerima taubatnya. Hadis riwayat Muslim 2703. Sebelum matahari terbit sebelah barat. So mana tahu bila terbit sebelah barat? Tak tahulah. Kena tunggu dia terbit lah. Bagi tak tahu tu, segera. Berani tak ambil risiko? Berani tak? Tak. Ni yalah kita malam lagi kan. Ni pukul berapa? Biasa matahari terbit berapa sekarang? Aku tak dekat luar masa 6. matahari terbit. 6 matahari terbit. Berani tak? Berani tak kita tetap pandang ke timur untuk matahari terbit? Ambil risiko lah. Ambil risiko. Berani ambil risiko. Tahu-tahu dah terang. Sudah. Mana ada kalau yang terang barat, mana yang kat barat terang dulu. Yelah, dah terang tapi tak nampak matahari. Punyalah duk tengok dekat timur, dah terang dah ni. Langit dah terang. Mana matahari? Tengok belah barat. Ada pula kat belah barat. Letih. Kita punya lah fokus kat Kita timur. punya fokus kat timur mana? Tak tahu, Dah pada terang jam dah ni. berapa dah ni? Rupanya belah barat. Letih. Better. Habislah bab 2. Habislah, cukup lah. Pun ada datang tamu cilik dekat martabak bookstore ni. Timing bagus. Dah keluar dah pun. Datang tamu cilik. Mungkin dia nak baca buku tengok. Tak ada buku-buku yang boleh dibaca. Cukuplah sampai situ. Syarat-syarat taubat ni kena tahulah. Kan? Ni tak tahu syarat-syarat taubat, macam mana nak taubat? Meninggalkan, menyesal, Berazam, memulangkan. memulangkan hak. Lepas tu syarat-syarat tambahan. Tapi tak hafal lah, susah lah nak hafal. Belilah buku ni. Bukan susah. Belilah buku ni. Berapa ringgit? Aku buat poster, aku lupa dah. Sekejap. 30. 30. 30. Tak masuk. Tak rasa musik postage. 30. Belilah. Kan, nak panduan taubat. Novel boleh beli. Lord of the Ring boleh beli. Harry Potter boleh beli. Apa salahnya yang ni? Nipis je. Kecil je tu. Kecil je. Singkat. Singkat. Nanti kalau orang tengok rak buku kat rumah kita, dia ni orang bagus ni nak taubat. Tak boleh lah, riak pula nanti kan. Riak pula nanti. Tak ada lah. Belilah untuk kita baca, untuk kita amal. Jangan beli, baca, lepas tu gaduh dengan orang. Letih lah macam tu. Ilmu ni bukan untuk bergaduh. Ilmu ni bukan untuk dibergaduhkan. Baca, amal dulu. Baca, amal dulu. Kalau rasa macam orang tu lain dari kita, tanya dulu. Ini pakai sebat je. Tengok. Tengok, ada orang pergi KLIA konon. Semayang kat surau KLIA. Nampak orang Arab solat pakai seluar pendek. Terus pagi. Tabuh sekali. Tak ingat kan. Bubuh tak ingat tu. Padahal kalau tanya dulu, cuba tanya dulu. Siapa? Kenapa pakai seluar pendek? Tanya dulu. Kan? Laki pakai gelang. Pakai gelang. Tengok orang pakai gelang. Tu nak, apa kau ni pakai gelang? Tanya dulu. Kok gelang COVID ke? Gelang kuarantin ke kan? Gelang pink. Lain lah, tabuh ubat lain lah. Tahu buat lain. Tanya dulu. Jangan asyik-asyik nak bergaduh je. Cubalah jangan asyik-asyik nak bergaduh je. Ini kadang tak faham definisi bid'ah, tak tahu. Kita nak bergaduh je. Apa? Tauhid uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat. Pantai Trinity. Sedih lah macam tu. Letih lah macam tu. Tanyalah dulu. Bagilah faham. Kita bagi tetap dulu definisi kita ni, bagi sepakat dulu definisi dia apa. Barulah kita cerita. Definisi ni adalah satu
pokok lah dalam salah satu perbahasan. Ini mujassimah. Definisi pun kita tak sepakat. Macam mana kita nak sepakat? Macam mana kita nak ada kesimpulannya? Yeah. Ini kau kata mujassimah orang yang kata Allah ada anggota. Yang kita kata mujassimah orang yang kata anggota Allah sama dengan anggota makhluk. Macam mana nak sama? Macam mana nak dapat kesimpulan kat situ? Yeah. Yang dia mujassimah lain, yang dia mujassimah lain. Kita cerita pasal ABC, dia cerita pasal cendol. Letih lah. Punyalah dia kata, benda hijau dalam cendol tu tak sedap. Siapa cerita cendol? Kita cerita ABC. Mana ada benda hijau tu? Kita cerita pasal ABC Abdad. Dia ingat ABC. ABC ni tak bagus. Boleh sebab diabetes. Lah apa sebab diabetes? Ini cerita huruf. Dia tanya kan, bulan ada berapa? Bulan ada satu. Kita cerita bulan Januari, Februari. Bukan cerita bulan itu. Definisi ni kena sepakat dulu. Kita kena dapatkan yang muhkam, yang sepakat dulu. Kita sepakat apa dulu? Baru kita cerita mana yang kita beza ni. Baru kita boleh dapatkan. Ini letih lah bergaduh macam ni. Cukup lah tu rant kat situ. Sekian luahan perasaan penjual buku. Belilah buku. Yang penting beli buku lah. Baca banyak sikit. Bagi baca banyak sikit. Baca kena berguru. Itu korang carilah sendiri guru korang. Takkan kita juga kena cari. Letih lah. Kita ada juga buat baca-baca buku. Tapi kalau nak datang lah. Kalau tak nak buat macam mana kan? Takkan kita juga nak pilihkan guru kan? Kita pilih kan? Tak betul pula. Letih lah. Baca buku bagi banyak sikit. Sama-sama lah. Mana geng pun, yang geng pun baca buku banyak sikit, yang geng tu pun baca buku banyak sikit. Jangan duk kerja nak bergaduh je. Saya baca buku. Apa lagi? Apa nak cerita lagi? PSA time. Walaupun kes hari ni, kes COVID hari ni turun 600 je, kes sembuh tinggi 1000. Kes sembuh tinggi 1000. Apa hari ni turun? Belum. Kita masih menang. Belum 600 tu masih lagi tinggi tu daripada yang dulu meh. Yang batu tu double. Macam yang double macam awal-awal. Gelombang ketiga ke? Ni yang dengan cerita buat pilihan raya pula. Aduh. Tak boleh kata apa lah. Kita diasak dari berbagai-bagai bidang. Dari segi politik, kesihatan, KP dalam nasihatkan supaya tidak buat. Tak boleh ada nak terima ke tak? Apa lagi? Ekonominya kita digasak. Apa lagi? Sosialnya kita digasak dengan cerita Emmanuel Macronnya lagi. Letih banyak cerita nak cerita ni. Dekat 3 minggu tak bersiaran ni. Banyak pula ceritanya. Pendekkan lah PSA dia. Tengoklah macam ada plan nak cerita isu Macron ni. Buat video. Buat video. Bukan nak buat video, kita nak buat talk ni forum. Suara ni kursi ada dua. Saya juga. Saya nak buat forum kan. Tengoklah nanti. Nak buat video ni kan takut emosi. Takut kita emosi pula. Jadi rant macam tadi. Letih. Apa lagi? Jaga SOP. Jaga kesihatan. Kalau tak perlu keluar jangan keluar. Selain dah mesej tu. Tak perlu keluar jangan keluar. Kalau boleh kerja dari rumah. Setakat ni mak tabah so kerja dari rumah lah. Kecuali recording macam ni lah kena jugalah. Recording tak boleh buat online. Recording tak boleh buat online. Recording yang ni je. Recording lain boleh buat online. Tak masalah recording yang ni tak boleh buat online. Apa lagi? Kalau nak beli buku ada katalog. Belilah daripada beli topi. Panjang kan nanti panjang. Daripada beli topi
Beli ni taubat ni. Beli. Sahih Bukhari pun sama harga dengan topi. Sahihan pun lebih murah lagi Sahihan yang kita jual. Murah lagi. Yalah ini 30 pakai semua hidup, boleh waris kat anak-anak lagi. Ada dapat. 30. Tak nak waris, nak conteng-conteng sendiri, beli seorang satu. Apa lagi? Kita punya media sosial lama sangat tak bersiaran ni, lupa dah apa nak cakap kan. Kita punya media sosial boleh follow semua, like Instagram, Telegram, WhatsApp, Facebook, boleh semua. Semua ada, kita bagi semua kat bawah. So jangan lupa like, share, subscribe, komen. Komen apa tadi kita suruh komen? Orang insurans kan. Komen je apa-apa. Yang nak backup topi ke, yang nak backup PRN ke, aku tak tahulah. Backup je lah. Komen je. Nanti kita next time kita cuba bincangkan apa yang ada komen. Biasanya macam tu lah. Tak kita jawab kat situ atau kita bincangkan dalam next session. Pergi cukup lah tu. Cukup lah. Kan nanti jadi rant pula nanti. Lagi? Apa lagi? Tak ada. Cukup lah sampai situ. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.